Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Boleh pula sama kita berjumpa di dalam ruangan pengajian tafsir pada waktu pagi ini, iaitu satu pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan daripadanya. Boleh sama-sama kita bersama di dalam majlis menuntut ilmu sebagai majlis yang Allah Subhanahu wa taala itu redha, dan para malaikat pun senantiasa sebutnya nama-nama pelajar-pelajar, terutamanya orang yang nak mengaji belajar, akan isi kandungan ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan sekalian alam. Setelah daripada kita menyudahi pada perjumpaan yang telah lepas, iaitu kita sudah kepada ayat yang ke-11, itu ayat yang ke-12. Pada pagi ni insya-Allah kita nak mulakan ayat yang ke-13 biiznillahi ta'ala. Ayat yang ke-12 dengan ayat yang ke-13 ni, ia ada kaitan rapat lah di antara dua dia tu. Di antara ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Ada kaitan rapat, kaitan yang mensempurnakan setengah di atas setengah.
Jadi ayat yang ke-12 tu Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita, khabarkan kepada kita, kata ialah yang menciptakan sekalian makhluk yang berbagai-bagai jenis. Allah Ta'ala mengaku dengan cara setegah-tegahnya di dalam Al-Quranul Karim sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia rayak kata dialah yang menciptakan sekalian makhluk yang berbagai-bagai jenis. Dan dia pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan bagi manusia itu kapal-kapal yang berlayar di dalam laut, yang dapat hasilnya manfaat itu kembali kelik kepada manusia. Itu pun kemudahan ilmu pengetahuan yang izinnya Allah Subhanahu wa taala hendak berikan kepada manusia supaya manusia itu boleh ambil guna dan manfaat. Dan Tuhan bukan sekadar menjadikan kapal-kapal layar yang ada di dalam laut itu, bahkan Allah Ta'ala jadikan pula binatang ternak yang kita itu dapat ambil faedah naik dia, ambil faedah daripada kekuatan dia, ambil faedah daripada daging dia, ambil faedah daripada kulit dia, tulang dia dan sebagainya. Semua itu tak lain tak bukan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala mengaturkan sistem dunia ni supaya manusia itu boleh hidup dengan cara seni, supaya manusia itu boleh gunanya nikmat hak Tuhan bagi dengan cara selera molek. Itu adalah satu nikmat, satu rahmat, satu pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sekalian. Tetapi yang tahunya akan hakikah perkara tersebut tak lain tak bukan manusia yang beruntung hidup dia, iaitu manusia yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan sanggup hendak syukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepadanya dengan membalas budi terutama sekali, iaitu mengasahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah amal ibadat dan mengagungkan lambangan syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini dan di dalam pelaksanaan pakai hidup setiap hari. Ini adalah manusia yang untung, manusia yang dapat bahagia, manusia yang dimulia, manusia yang akan dapat kejayaan dan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala dan di sisi makhluk-makhluk yang lain, sama ada dalam dunia ataupun di dalam akhirat nanti. Setelah daripada Tuhan rakyat kata dia menjadikan binatang tadi itu supaya terkabun, boleh kita buat kenderaan dia, boleh kita naikkan dia. Di sini Tuhan nak mengajarkan kepada manusia, kata, wahai manusia, apabila aku tu menjadikan binatang ternak supaya mung tu boleh buat kenderaan dengan binatang-binatang aku, yang aku menjadikan adab dan cara yang mung itu nak buat perkara itu sebagai kenderaan ni, apabila mu naik duduk di atasnya, naik atas belakangnya, naik di atas dia, begapakah, macam manakah kita nak kita itu selamat dalam perjalanan ni, nak kita itu jadi puas hati
apa hak Tuhan jadikan untuk kita dan kita boleh gunakan perkara tadi bagaimana. Jadi Tuhan nak royak ayat yang ke-13 ni cara-cara kita nak gunanya kenderaan kita. Cara-cara kita nak pakainya kenderaan hak Tuhan memudahkan bagi kita daripada binatang ternak ke. Di sini qiyas oleh alim ulama kata masuk juga kenderaan hak moden sekarang ini seperti kereta, motor, kapal tubai dan sebagainya boleh belaka masuk semua. Lagu mana? Ni Tuhan royak dalam Quran dia. Tuhan kata litastawu a'udzubillahi minasyaitonir rajim litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi. Litastawu maknanya dengan cara sepatah lalu cuba kita pakat perhati pada ayat yang ke-13 daripada surah Zukhruf ini. Tuhan kata litastawu ay mutamakkinin. Kita itu tamkin, boleh duduk. Istiwa di sini makna kata kita boleh guna belakang dia dan kita ambil diri kita duduk atas belakang dia. Ala zuhurihi, di atas belakang-belakang kenderaan kita. Di atas kenderaan di sini yang maksud hak Tuhan waktu ayat awal sekali kena makna sebagai tepat hak yang kita nak ikut nak qiyasun alaih maqisun alaih iaitu belakang binatang. Belakang binatang daripada al-an'am ataupun daripada al-fulk. Itu adalah khilaf di kalangan ulama. Kerana perahu tu pun kita kena naik di atas dia. Juga binatang ternak ke apa kita kena naik di atas dia. Supaya kita duk tengok tu lah yang kita boleh tengok semenjak daripada kita budak sampai ke sekarang boleh kita tengok dan kita sendiri mencalonkan diri kita naik di atas perkara-perkara tersebut tadi. Jadi Tuhan nak royak kata supaya kamu duduk tetap di atasnya kemudian kamu mengingati nikmat Tuhan kamu. Suruh kita mengingati nikmat Tuhan kita. Di sinilah Tuhan nak mengajarkan kepada kita satu perkara sebagai ibrah, sebagai pengingatan, sebagai tarbiyah ilahi kepada manusia. Lagu mana? Makna kata manusia ni Tuhan nak mengajarkan kepada dia, hei manusia, mung apabila dapat kemudahan, dapat kesenangan, dapat kemuliaan, hendaklah mung mengingati kata semua nikmat kamu dapat tu daripada aku. Mengingatlah hati kepada aku. Tuhan nak mengajarkan kita supaya mengingatkan terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kerana semua nikmat-nikmat ni mana kemudahan. Kalau nak balik dengan bahasa tepat kita, kemudahan. Kuam seduak sabai itu. Kemudahan hak kita dapat mari. Semua kemudahan tadi itu tak kira lah mudah dalam hidup gapo pun dalam hidup kita panggil nikmat belaka. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidaklah nikmat yang kita hasil kepada diri kita, mana hasil kepada diri kita daripada kemudahan, daripada nikmat itu, semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan mengaku tak tu hak dia. Tak hak dia lagu mana dia royak kata wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Hak dia buat. Sebablah guru-guru orang Islam kita dan orang Islam hak biasa tak sampai pangkat guru pun apabila dia itu boleh memahami akan ayat ni, dia apabila boleh satu nikmat gapo, dia tak gunakan nikmat tadi itu dalam arti kata untuk nak takabur di atas orang, untuk nak menyanyai orang, untuk nak menyedihi orang. Tak. Dia senantiasa ingat kata nikmat ni hak Tuhan dia. Apabila dia mengingati, alhamdulillah kita boleh mengingati kata aku ni Tuhan wi ke aku. Berasa gembira di dalam jiwa dalam. Serta kita kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengagungkan dia, itulah ibadat hati.
Bukan sekadar sebut di lidah, kemudian hati ni tak ada berasa kasih, hati tak ada berasa mengagungkan, membesarkan, memuliakan. Itu bukan ibadat hati. Itu bukan ibadat yang keluar tubik daripada jiwa seseorang. Tuhan kata summa tazkuru. Mari dengan summa. Naik molek dah di atas kendera emung tu, naik molek, duk molek, setelah daripada mung tu tetap molek dah, tunggu nak beri dia tu pergi dan berjalan lagi, tubik daripada masa dia, tazkuru ni'mata rabbikum. Hendaklah Allah kata suruh Tuhan suruh mengingati. Jumlah khabariyah. Tazkuru, kamu itu mengingat. Di sini Allah kata Tuhan royak kepada kita, tapi hak sini Tuhan tutup suruh kita mengingatlah. Ingatlah ratik. Tu. Sebab gapo Tuhan suruh mengingat di sini ni? Tazkuru ni'mata rabbikum ni awak apa? Kerana manusia kita tabiat ni aghlabiyah, kebanyakan. Lagu mana kebanyakan? Tak syukur terhadap nikmat. Tak syukur. Tak kira hak Tuhan beri ke dia apa dia terlupa. Apatah lagi sama-sama manusia. Dengan itu Tuhan duk tekan, duk kalau bahasa Sia kata duk iam, duk tekan, duk royak, duk tanah, duk tarbiyah, duk hasuk ni, duk asuh supaya nak bagi manusia tu tak terlupa daripada nikmat. Kerana orang terlupa nikmat ni, dia seolah kata tak tahu kata dia tu siapa. Seolah kata dia tak kenal diri dia. Lagu mana kita nak misal nampak dengan cara mudah. Seperti kita dimuliai oleh orang. Gi duduk di pada satu tempat ke kan? Gi kerja pada satu tempat ke kan? Kemudian kita berasa kata diri kita ni lebih daripada tuan umum. Lebih daripada ketua kita dalam pekerjaan. Berasa lebih. Itu tabiat manusia. Seolah kata dia takrimkan diri kita, muliakan kita, wasukkan kita kerja. Kita tak ingat situ. Ni banyak manusia lagu ni. Banyak manusia lagu ni. Banyak sekali-kali. Siapa kata Tuhan dia pun terlupa, dengan manusia pun terlupa. Sebab itulah Nabi pun mari royak pula. Kata man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa dia tak pandai nak syukur kepada nikmat hak melalui manusia, hak Tuhan melalui manusia kepada mung, tak pandai nak syukur, tak pandai nak terima kasih, terlupa budi bahasa, dengan Tuhan pun mung gitu juga. Dengan Tuhan pun mung gitu juga. Di sini Tuhan nak royak kata summa tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi. Tetap molek dah, mengingatlah terhadap nikmat Tuhan kamu apabila kamu duduk tetap di atasnya. Duduk tetap dah di atas kenderaan. Terutama binatang hak Tuhan sebut tadi duduk tetap dah. Lepas kalau kereta pun samalah, motor pun samalah, kapal tubel pun samalah. Qiyas dengan al-fulk. Dengan perahu yang Allah Subhanahu wa taala, kapal layar hak besar ni. Hak Tuhan sebut di dalam Al-Quranul Karim. Idza stawaitum alaih. Mengingat dulu. Mengingat dalam. Jangan kita duk gembera tahu kok mana. Tak boleh lagu tu. Berasa gembera naik tak gapo, gembera tak ingat ke Tuhan. Situlah jadi tak selamat kita tu. Nampak dah tu? Di atas kenderaan ini, seolah kata bukan tempat yang kita nak terlupakan nikmat Tuhan. Bukan tempat yang kita nak gembira sehingga terlupa nikmat hak Tuhan. Bukan lagu tu. Sebab safar ni, mana kata kita musafir ni, setengah daripada seksa setengah daripada kesusahan. Sebab itulah syarak itu ya bukakan ruang bagi kita, boleh kita qasar dan jamak semaya tu. Dan boleh kita juga buka puasa kalau dalam kita musafir tu. Sebab musafir ni adalah berapa? Adalah satu masyakkah, satu benda yang jadi kesusahan hidup manusia. Dengan sebab itu Tuhan duk royak thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaih.
Katanya alim ulama ai ala zuhuri hadzal jins, di atas belakang-belakang jenis-jenis hak sebut mari tadi. Tak kira lah asal kenderaan daripada binatang ke daripada kapal daripada gapo, ialah belakang masuk. Apabila Tuhan sebutnya apa nama al-fulk, Tuhan sebut satu sebagai maqisun alaih, maka kita kiaslah hak lain kapal tubel ke kereta api ke gapo lagi kita kata gapo lagi saruh caruat ke gapo lagu mana boleh belakang mutu kereta kata gila. Nampak tak tu? Tu dia. Kemudian nak kata gapo pula setelah daripada hati kita ni mari, mulut kita ni Tuhan nak uji kita kata gapo. Hak ni hak ajaran Tuhan kita ni. Ajaran Tuhan kita ni hak ni. Tak usah duk panggil lah, hei datuk tu, hei datuk ni. Tak ada gapo hal kali pada hakikat. Hak Tuhan suruh kata ni hak ni, gatunglah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada kekuasaan yang lebih kuasa lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Tak ada. Benar hak kuasa lebih daripada Tuhan kita, tak ada. Kenapa kita ada Tuhan kita? Kenapa kita adanya Tuhan yang kuasa di atas semua? Hebat di atas semua, kita ni duduk dengan dia, kita nak gatung pada yang lain. Tak sesuai kita. Kita sebagai manusia ni tak sesuai. Gatung kepada Tuhan. Baca ayat hak Tuhan. Baca doa hak Tuhan sendiri. Doa-doa ni mana kata kita nak mendekati kita, takarrub kita kepada Tuhan yang maha gagah. Yang menjadikan perkara yang tak ada kepada ada. Yang mengaturkan segala-gala. Di tangan dia semua izin ni. Nak naik ke, nak turun, nak pergi ke, nak kedapai ke. Biyadihi malakutu kulli syai'. Ni Tuhan kita. Gantung kepada dia. Katakanlah wa taqulu, dan hendaklah mung itu kata, mengucap, sebut di mulut. Ni suruh sebut sungguh. Ingat dalam hati akan nikmat. Kemudian apabila tetap duk molek dah, kata hak ni. Ni doa dia. Seberkat-berkat doa iaitu doa daripada Al-Quranul Karim. Tidak ada doa yang nak lebih berkat daripada doa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sebab itulah untung bagi mereka yang tahunya doa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ni apung dosa bagi Adam alaihi salam sebab dia gunakan doa yang ada dalam Al-Quran. Ni kita kena duk carilah Rusia tu. Kena duk cari Rusia gapo hak Tuhan suruh kita. We yakin mula-mula sekali. Kata tidak ada yang kuasa, yang hebat, yang mulia nak lebih pada Tuhan kita, tak ada. Kemudian kita nak buat lagu mana? Kita lebih duk lah dengan hak yang lebih tadi itu, iaitu Allah Ta'ala. Jangan duk halih kaki ya. Ni terkadang kita tak pandai nak kira ataupun terlupa ataupun lalai. Duk dengan orang mulia tapi tak berasa mulia. Itu sesama manusia. Ni duk dengan Tuhan Rabbul Izzah Subhanahu wa ta'ala. Nak gantung lagi kepada hati. Hati kita nak gantung lagi kepada yang lain. Duk cari lagi jalan ni hak lain. Tak memadai, tak berasa agung. Apa hak Tuhan royak dalam Quran. Kenapa boleh jadi gitu? Kerana susunan mata pelajaran kita, susunan mata pelajaran kita, jadi tak mau nak agungkan isi kandungan wahyu. Kalau sebut Quran berasa tawa, kalau sebut hadis berasa tawa. Ni orang panggil kata jiwa yang penyakit ni. Jiwa apa? Jiwa yang penyakit. Penyakit teruk tu. Penyakit biasa yang kata mati hati. Cahaya tak ada. Supaya kita kah, kalaulah lidah kita ni dia tak sihat mana, marilah makan ni, minum ni. Rasa tu sedap setara mana pun, ia tak akan jadi manfaat bagi dia. Quran ni ada kemanisan, hadis Nabi ada kemanisan yang dibawa datang oleh para ulama hak Islam kita kepada kita, kita tak berasa jelira, tak berasa sedap, tak berasa kata dia itu manfaat dalam arti kata boleh supaya hak lain.
Ini apa yang kata sistem cara kita hasutkan, tarbiyahkan diri kita itu kena tengok mata pelajaran kita. Kenapa kita boleh jadi gini? Kena cek balik Nampak tu? Kena cek balik. Kata, kenapa kita boleh jadi umpama ni? Wa taqul, maka kata oleh mengucap, kata gini, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maknanya kan? Makna kata, Maha suci Tuhan, Subhanak. Kita menyuci Allah Ta'ala daripada kekurangan. Tuhan ada sifat kekurangan kah? Tidak. Tetapi kita puji dia. Menyuci, mengandungi makna kita memuji. Nampak dah tu? Bukan kita menyuci makna kata dia itu tak cemah. Bukan. Allah Ta'ala itu kudus, bersih dah dia. Allah Ta'ala itu sempurna dah dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mulia dah dia. Kenapa kita puji? Kerana ada mereka-mereka yang menisbahkan kepada Allah Ta'ala perkara yang tak layak, tak sesuai baginya. Maka kita menyucikan daripada perkataan-perkataan hamba-hamba makhluk yang tak ada ilmu daripada Allah Ta'ala dan Rasul, menisbahkan perkataan mereka itu kepada Allah. Kita menyuci Allah Ta'ala daripada itu. Sedangkan Tuhan itu tak ada kena mudarat pun. Nah, tak jadi yang kata nak luka, gurih pun tak. Kalau usaha petani kata gurih pun tak. Luka, tak usah tanya. Katakan Subhanallazi, Maha suci Tuhan. Tuhan kita iaitu Allah lah. Sakhkhara lana haza. Ya Allah Ta'ala sakhkhara. Apa makna sakhkhara? Makna memudahkan. Allah Ta'ala memudahkan. Sakhara mana Tuhan itu memudahkan bagi kita. Memudahkan apa? Kenderaan ini untuk kami. Allah. Tuhan buatkan kenderaan itu untuk kita. Biar kita. Yang ini manusia. Kalau kita tengok nak jadi jauh sikit pandangnya kita, seolah kata Tuhan jadikan segala perkara lain daripada manusia ni, makhluk yang lain, untuk nak khidmatkan kepada manusia. Kalau kita tengok, nampak tak tu? Binatang ni ada nyawa tak? Ada. Tetapi dia kena gerbekkan diri dia, tenaga dia, kekuatan dia untuk khidmatkan kepada manusia. Benar tak? Benar. Kita tengok. Manusia ada apa nama? Ada nyawa. Binatang apa ada nyawa? Kita zalim kepada dia. Tetapi Tuhan jadikan binatang tadi untuk khidmatkan bagi kita. Dan hak lain lagi, walau tak biasanya bernyawa sekalipun, dia untuk khidmatkan kepada kita. Tuhan jadikan untuk khidmatkan kepada manusia. Kenapa? Kerana Tuhan royak kata, walaqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala muliakan anak Adam. Mulia dengan apa? Mulia dengan makhluk-makhluk yang lain. Tuhan jadikan perkara tersebut khidmatkan kepada manusia. Kabar lagi kita ni siapa? Dengan sebab itu Tuhan muliakan kita begitu lalu. Tuhan marah sehabis marah. Kita cabutkan kaki kita, hati kita, ibadat kita pergi pada yang lain. Tuhan marah, tak tahu iman. Sebab itulah kita kena tengok juga, kata kita ni nak tunduk ke siapa, nak jadi orang siapa. Kalau bahasa kita sesama manusia nak jadi anak tangan pia antan, nak duduk dengan Allah Ta'ala kan, nak duduk dengan siapa? Ini dia ada. Kita tengok semua tadi tu khidmat untuk manusia. Sungguh benar ni tak nak nafi tak boleh. Sedang kami belum itu tidak. Makna kan? Sedang kami wa ma kunna lahu muqrinin. Sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya. Makna kata kita ni kalau Tuhan tak menjadikan kenderaan tadi itu untuk kita gunakan dia, kita nak kontrol boleh tak dia? Cuba kita tengok gajah dengan kita.
Gajah hak besar tu kan, kaki pak tu kita bisa tengok belakang kan. Cuba kita tengok kuasa hak tu weak dia. Mana kata kekuatan rain dia tu. Kekuatan hak ada di gajah tu. Kalau nak ukur dengan kita ni, jauh. Dari itu, akan tetapi Tuhan sakharat. Tuhan memudahkan bagi kita, kita boleh naik atas dia. Duk tak tekak dia pula tu, duk tak kepala dia. Boleh kontrol dia kanan ke kiri. Kita boleh buat lagu tu. Bukan kuasa daripada kita. Tak. Kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memudahkan makhluk yang nama gajah kepada kita. Nampak lagi? Perahu yang besar, kalau kita khayalkan dengan akal kita ni, kita kata kalulah besi besar ni, besar telefon kecil ni, kalau kita tak dalam air, tergelar tak? Yang kata besar telefon ni, besar duit ni pun. Besar duit ni kan? Kalau tak dalam air, tergelar turun. Kapal berapa berat tu? Berapa berat dia tu? Berapa? Hak besar sungguh tu beribu-ribu kilo. Akan tetapi dia boleh belayar, bawa manusia duduk di atas perahu tadi, atas kapal tadi itu, dengan selamat sampai pada matlamat nak pergi. Pia tu yang memudahkan. Sakhara lana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan. Terkadang akal kita ni fikir tak siapa. Semua tadi itu kalau kita tengok dengan biasa, kita tak boleh nak buat. Tetapi ada sebab-sebab yang Tuhan tolong, Tuhan buat tolong. Manusia kita tak gambar. Cuba kalau kita tengok dengan cara mudah, mutu ke? Kalau kita duduk dia gitu, kita tak bawa pergi, ya balik. Tapi apabila kita bawa pergi, ya boleh nak lekak pun tak balik lagi. Hak memudahkan lagu tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan hak tu hak ni dak. Tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wi kabah, wi ingat. Allazi sakhkhara lana hadza tu. Allah Ta'ala memudah. Sakhara ni mana memudahkan bagi kita. Mana wi kita sebagai manusia tadi tu boleh ambil manfaat daripada. Cuba kita tengok kapal tu baik. Nak boleh naik atas udara, cuba lambung hak ni naik. Jatuh turun. Dalam minit tu lah. Nampak? Akan tetapi kapal tu ban beratnya mana? Tapi Tuhan memudahkan, boleh naik. Allah Ta'ala yang memudahkan. Kita tengok burung pun serupa juga, ada terbang atas udara gitu. Tuhan kata ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tidaklah menjagakan burung tadi daripada jatuh daripada udara ke bumi ni malaikat Tuhan yang bernama Rahman. Juga kapal tubeh kita naik gikot tu gikot ni. Itu makna kata subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Jelas. Wa ma kunna lahu muqrinin. Belum daripada ni kita tidak ada daya upaya gapo pun nak menguasai, tak leh. Sungguh. Ni kita nak wi khabar kata Allah Ta'ala memudahkan bagi kita. Memudahkan bagi kita. Pak kenapakah kita duk kira banyak gitu lalu dengan Tuhan? Kalau hak Tuhan ya kira, kena nak bui jalan ni Tuhan ni nak waktu baik tenaga dia. Nya kata hak lain nak waktu baik tenaga dia. Nak sapuh masjid Allah Ta'ala, nak sipai jadi cuci. Oh, ya kira dengan Tuhan dia. Ilmu terkadang ada ilmu orang tak ada tarbiyah. Nak royak ilmu Tuhan pun. Hanya kira. Kalau kita royak pecah tekak-tekak tak ada boleh gapo gitu gini. Dah belaka. Yalah sungguh kita kalau pergi di mana-mana kita nak jemput orang lebih-lebih gapo nama kita kena pandai sagu hati dan sebagainya. Hak tu pelaturan dunia orang hak uruhkan dia tahulah hak tu. Tetapi ni nak tanya setiap jiwa orang Islam. Terkadang kita ada duit tapi dia tak sejual awak kan. Wang ada, pitih ada tapi dia tak sejual awak kan. Tak boleh nak awak. Kita nak membetulkan jiwa tadi tu. Orang nak terima banyak. Tetapi kita kira banyak dah terhadap agama Tuhan. Gitu sampai kat kira dengan Tuhan. Allah kata Tuhan tak ada awak gapo dia. Supaya kita boleh jalan ni, cuba kita kira. Jalan di atas dua tapak kaki ni. Tuhan yang dah pegangkan duk apa yang kata duk letakkan awi kita boleh jalan tu. Nampak dah tu? Afanallahu wa iyyakum. Ada orang yang biasa kata tak boleh nak, ada kaki supaya kita tapi nak bangun tak boleh.
Kalau dia bangun sore, dia akan rebah gigi kita. Itu kena khabar. Itu masuk dalam sakhara juga tu. Masuk dalam pemudahan Allah Ta'ala buatkan. Tak khabar. Ni kena ayat kata, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Dia lah dah ni. Sebab itulah orang yang kenalkan hakikat ni, ia adalah orang yang tak terlupa budi. Orang yang berbudi pekerti. Orang yang duduk di dalam cara mikir yang cermelang. Duduk di mana dia akan dapat, masyarakat tu akan dapat manfaat daripada dia. Kerana dia kenal Allah, kenal nikmat Tuhan, dia kenal juga nikmat yang Allah Ta'ala memudahkan melalui makhluk-makhluk dia. Dia kenal. Di antara pihak silah perhubungan dia dengan Tuhan, perhubungan dia dengan sesama makhluk, hak Tuhan melalui nikmat tadi, melalui makhluk tu tadi. Ini tak ada. Kurang. Makna kata bukan tak ada langsung, kurang. Kodok kurang. Sebab tu kita, masa kita ni hak Tuhan wi kita bela lah. Bela masa kita wi mulai. Janganlah kita mencuaikan masalah ni buat mudah-mudah kali. Setelah daripada tu, ayat yang ke-13 kita telah dengar dah. Mari kita tengok ayat yang ke-14. Apa nama? Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ni akhir bagi doa ni. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Ya. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah lah kembali semua urusan. Sebab itulah, dengan itu kita faham molek, hei saudara yang dihormati, hei hamba Allah Subhanahu wa taala, hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sama sekali kita menjadikan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nikmat itu kita nak menyakiti orang. Jangan. Kita ada Tuhan wi nikmatkan kepada kita, jangan kita menjadikan nikmat hak Tuhan wi kita tu menyakiti orang. Jangan. Kerana hak Tuhan wi nikmat kita tu suruh kita tu guna dengan cara molek. Tuhan nak wi kita itu proseskan perkara tadi itu wi jadi manfaat bagi dirinya dan orang sekeliling. Kenapa? Kerana kalaulah kita menjadikan perkara itu sebagai menyakiti sesama manusia dan orang-orang yang lain, nescaya kita pun tak lama juga akan kembali kelik pada Allah. Ni tempat kita kena kembali pula. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kenapa Allah Ta'ala wa'ri wa inna ila rabbina lamunqalibun? Sakut gapo di antara ayat yang ke-13 dengan 14 ni? Ma alaqatu baina ayatain, di antara dua ayat. Apakah? Katanya ahli tafsir daripada tokoh-tokoh ulama kita nak ayat kata, hak munduk guna semua tu, hei manusia, nikmat hak aku tu satu hari, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Hajalah tu. Thumma latus'alun, kemudian akan disoalkan. Yauma idzin, daripada pada hari kiamat nanti, hari hisab, 'anin na'im, daripada nikmat hak Tuhan. Sebab tu Tuhan nak hajar, ingat, okey, kita dapat ganjaran. Tuhan tanda kata kita ni ingat dah terhadap nikmat dia, malaikat telah siap mari. Ya gitu. Karena kita duduk dah dunia ni bukan duduk majanan, bukan duduk free. Tak. Ya kita kena bayarkan sewa kita ni kepada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hidup molek. Nampak tak? Hidup molek. Gunakan nikmat tu jadi molek. Tuhan wa'ri ka wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nak faham kata orang hak naik kenderaan jangan duk hina orang hak tak ada naik kenderaan. Jangan buat lagu tu. Ni terkadang kita buat mutu, buat kereta, gitu. Tak boleh lagu tu. Nampak tu tak? Semua tadi itu kena kembali klik kepada Allah Subhanahu wa taala berlaku. Inilah tempat yang kita Tuhan nak terbiahkan kita. Kita manusia ni, ya tak ya pun kena terbiah.
Kalau tidak tarbiyah ya tak ya kita dengar binatang, tapi kalau kita manusia tak ada tarbiyah ya lebih kurang. Tu apa kita dengar dah dalam apa nama pengajian kita kelas 9 tu kayak gitu juga. Ulama-ulama nafsi, ulama-ulama tarbiyah pun kata gitu juga. Tu apa kayak gitu juga. Setelah daripada Tuhan duk sebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala tentang kenderaan dan sebagainya. Jadi di sini ni adalah doa hak Nabi SAW sebut ni hak tu lah, hak tu raya ni hak ni. Nampak tak tu? Kita mari dengar satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala di dalam musnad dia. Di dalam musnad dia. Dan Imam Abu Daud At-Tirmizi Nasa'i di dalam Al-Yawm wal Lailah dan lain-lain lagi lah bawa data juga. Imam Hakim hukum kata hadis ni sahih dan Imam Zahabi pun hukum kata hadis ni hadis sahih. Jadi ceritanya seorang nama Ali anak Rabi'ah. Ali anak Rabi'ah dia tu berkawan baiklah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali tu radhiyallahu an. Jadi Ali ni radhiyallahu anhu apabila didatangkan pada permulaan apabila dia datangkan kenderaan dia, makna kata binatang yang dia nak buat kenderaan, kuda ke unta ke gapo, bawa datang mari ke dia pun letakkan kaki seolah kata naiklah. Kita kalau kereta kita buka masuk kaki, kita nak masuk duduk tu, mutu kita lakoh nak naik. Kalau kapal tubek kita jakoh nak naik. Kata gilah semualah kita kata. Dia kata lagu mana? Dia kata bismillah. Dia kata bismillah. Ni cara hadiu hak Nabi SAW hajar. Sayyidina Ali nak ceritakan kepada kita. Kata bismillah. Kata bismillah. Setelah daripada tu, maka apabila tetap duduk dah di atas kenderaan, sinilah tempat kita nak kata apa pula? Alhamdulillah. Kita kata alhamdulillah. Mula-mula nak jakoh naik, bismillah dulu. Kemudian apabila tetap dah molek, kita kata alhamdulillah. Katanya alim ulama di sini hak perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ali radhiyallahu an ini, iaitu tafsirkan ayat kata thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaih. Kata dengan alhamdu ni kata mari daripada mana? Ya beza di antara alhamdu dengan al-madah. Alim ulama kita daripada kalangan ahli tafsir ia buat beza di antara al-madhu dengan alhamdu. Madah ni puji juga, alhamdu puji juga bahasa Melayu kita, mana kata gitu ya. Bahasa siapa panggil kan salesen. Lagu mana? Ya beza kalau dalam bahasa Arab. Bahasa Arab mana alhamdu, mana kata kita sebut dengan lidah, tetapi dalam ada mahabbah wa ta'zim. Dalam hati kita ada kasih serta kita membesarkan. Ada pemadah, puji juga. Kata perkataan yang bagus, yang baik daripada tu keluar tu pada lidah dia. Akan tetapi ia tak ada kasih, tak ada besar. Nampak tu? Ya lain. Kita kata alhamdu. Kemudian alhamdulillah lah kata itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian baca doa tadi. Baca doa tadi. Setelah daripada bacakan doa ni dah, baca doa ni, doa hak apa nama? Hak kita dengar hak dalam Quran ni lah. Doa ni dok dana, tak payah kita nak cari pun. Dibuka dalam surah Zukhruf ayat 13 hingga 14. Bas. Di 13 tu ambil dia kata subhana tu. Jangan ambil dia wataqul. Hak tu makul apa nama tepat hak nak kata makul kau. Kita ambil di makulul kau. Wataqul tu mana suruh. Nampak tak? Jadi tepat hak jatuh perkataan tu lah. Hak suruh kata tu kata gapo? Kata subhanallazi ila akhirih. Hingga akhir.
Setelah daripada kata dengan itu ayat, kata pula thumma hamidallah thalathan. Ada gitu kata alhamdulillah 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 3. Wa kabbar Allahu akbar thalathan. Tak kata Allahu akbar Allahu akbar 3 kali. Kemudian kata thumma qala, kemudian dia kata subhanaka la ilaha illa ant qad zalamtu nafsi faghfirli. Ni doa hak sempurna. Subhanaka, maha suci engkau, tidak ada Tuhan yang patut layakkan aku itu mengabdikan diri malaikat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha benar. Sesungguhnya telah menzalimi akan diri aku. Telah menzalimi oleh aku akan diri aku. Hei Tuhan, faghfirli. Hei Tuhan, apalah dosa bagi aku. Setelah daripada tu pun dia pun menunggangi, suka, gembira, gih. Tubiklah, keluarlah. Lalu Ali radhiyallahu anhu kata, faqala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala mithla ma fa'altu. Aku tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat sebagaimana aku buat. Tengok. Jadi seolah kata sahabat-sahabat Nabi ni dia nak buat apa supaya Nabi dia buat. Dia tak mau nak buat apa Nabi tak buat. Itu dalil hak terai sekali dah ni. Sebab apa boleh jadi gitu? Sebab dia nak turut kan? Dia nak turut ni makna kena ada contoh, bukan ada rangka. Tak gitu kan? Itu makna kata kita ambil satu hadis, satu perlaksana hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Sayyidina Ali akan kaifiyah, rupa cara kita nak berkenderaan. Tak kira binatang, tak kira mutu, kereta, kapal tubai, kapal layar, kapal gapo apa kata lagi lah. Asalkan dia tu kenderaan yang pahanak ke lagu mana, pahanak kita nak bawa kalau bahasa siap ke. Anak kata, boleh buat gitu. Itu tak? Itu makna perkara-perkara yang kita kena ambil tahu di sini. Maka ya waris hadis banyaklah, ulama ahli tafsir ni ya waris banyak, tetapi kita kata memadai satu sahaja. Orang tanya kata, kalau kita nak baca subhanallazi saja boleh ke tak? Boleh. Nampak tak tu? Boleh, tak ada apa, boleh dah madai dah sekadar tu. Tapi kalau nak tanya tu sempurna ke? Lagu mana hak cara sempurna? Hak sempurna sebagaimana hak royak sebut tadi. Itu mana hak sempurna. Tu tak? Tu dia. Setelah daripada tu Allah Subhanahu wa taala nak royak kepada kita, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a. Ni kita nak nak takhir pada pengajian yang lagi akan datang lah. Tengok pada masa tu siapa dah. Kenapa? Kerana ni bab baru pula. Ini panggil maudhu', tajuk baru pula. Quran ni ulama yang bagi, ni tajuk ni tajuk ni. Kita duk kecek tu tajuk satu daripada kita guna kenderaan, daripada nikmat Tuhan, daripada gapo. Hak ayat yang ke-15 ni Tuhan nak tukar kisah ataupun nak tukarnya tajuk, nak kecek tentang orang-orang yang ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kaum musyrikun. Dia nisbah gapo kepada Allah Taala sehingga kita orang Islam ni kena tasbih, kena menyuci akan Allah Taala daripada perkataan-perkataan mereka itu. Insya-Allah perkara ni kita akan bersambung dengan pengajian tafsir kita pada perjumpaan yang lagi akan datang biiznillahi ta'ala, iaitu ayat yang ke-15 lah kita akan mula pula. Maka pada pagi ni sekadar inilah sahaja dulu. Mudah-mudahan kita itu berdoalah bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita boleh menerimakan isi kandungan Al-Quranul Karim sebagai isi ayat, sebagai ayat Al-Quran yang maha berkat. Apabila kita dapat perkara tersebut, hidup kita pun ada berkat dalam hidup, ada kemuliaan, ada nikmat, ada keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan jadi bahagia. Marilah kita sama-sama ta'awanu 'alal birri taqwa, iaitu sama-sama kita membantukan pengajian kita dengan harta benda kita, dengan tenaga, dengan doa, supaya kita sama-sama berjaya di dunia maupun di akhirat nanti sekali-kali sesama kita
dan sekalilah jaya dengan Nabi kita Muhammad SAW. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.